Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala izin lagi teman kita untuk dalam majlis ilmu iaitu perkongsian ilmu tajwid untuk siri yang kedua, insyaAllah. Siri pertama kita dah buat dah pada awal bulan insyaAllah. Ini untuk siri kedua dan akan ada lah siri-siri berikutnya insyaAllah. Mudah-mudahan dengan perkongsian ilmu ni dapatlah membantu kita untuk membaca Al-Quran dengan lebih baik dan sempurna, insyaAllah lah. Itulah harapan kita Baik, untuk maklumat sahabat-sahabat Quran Bestari kita dalam malam ni kita ada ramai sikit kerana ada rakan-rakan baru yang join kelas Quran Bestari daripada Selangor, Johor, Kelantan, ramai daripada Selangor. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan mereka istiqamah dengan Al-Quran, insya-Allah. Baiklah, kalau kita tengok dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahilallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala, barang siapa yang memilih jalan yang ada padanya ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan insya-Allah kita antara orang yang memilih jalan yang adanya ilmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita untuk mudahkan jalan kita menuju ke surga, insyaAllah. Baik, untuk siri yang kedua ni, kita akan berkongsi dalam tajuk makhraj huruf. Jadi, saya ada bekalkan nota Jadi, kalau boleh kita rujuk sama nota supaya mudah kita memahami apa benda yang kita nak kongsi malam ni. Baik, di muka surat yang kedua di sana, ada saya sertakan gambar yang berkaitan dengan makhraj huruf. Sebab apa penting sangat untuk kita mendalami tentang makhraj huruf. Dan satu lagi adalah sifat huruf. Kata Imam Ibnu Al-Jazari kalau kita perhatikan di dalam surat 3 tu dia sebut tentang kepentingan memahami dan mengetahui tentang makhraj huruf. Iaitu dia kata iz wajibun alaihimul muhattamu qabla as-suru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was-sifati liyalfizu bis-sahil lughat. Yang bermaksud kerana wajib atas mereka itu suatu yang mesti didahulukan daripada masuk kepadanya, bahawa mengetahui mereka itu segala makhraj huruf dan setiap sifat huruf supaya mereka itu melafazkannya dengan sefasih-fasih lughah. Jadi untuk kita membaca Al-Quran dengan sempurna, kita mesti memahami dulu di mana makhraj huruf dan apa pula sifat-sifat huruf. Okey, baik, yang baru yang mungkin tak tahu makhraj apa. Makhraj huruf ni adalah rumah setiap huruf hijaiyah. Kita ada 29 huruf hijaiyah. Jadi setiap huruf ni dia ada rumah tertentu. Jadi kalau kita tengok di muka surat 2 tu ada saya bekalkan gambar di mana kedudukan setiap huruf. Jadi apabila kita membaca Al-Quran, pastikan huruf yang kita lafaz, yang kita keluarkan tu mesti datang daripada makhraj dia yang tepat. Barulah dapat suara yang betul. Jadi kalau kita tak pasti, mungkin dia akan jadi secara kebetulan saja. Jadi kalau boleh selepas ini, pastikan setiap huruf tu keluar daripada makhraj dia yang tepat, yang betul. Jadi kita perhatikan kedudukan huruf-huruf ni
berselerak di dalam daripada pangkal kerongkong sampailah ke hujung bibir. Di situlah duduknya setiap huruf hijaiyah. Jadi kita boleh perhatikan satu persatu di mana di pangkal kerongkong ni dia bermula daripada pangkal kerongkong hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha. Ini 6 huruf semuanya duduk di pangkal kerongkong. Jadi kalau kita menyebut huruf ini dalam bacaan, maka pastikanlah huruf datang dari pangkal kerongkong. Ya, di awal-awal lagi kita baca Al-Quran, kita akan baca apa? Ta'awuz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi tu datang daripada pangkal kerongkong, hamzah tu ya. Jangan a'udzu billah dia yang tu salah lah. Tak betul lah pada suara hamzah tu tadi. Ya. Begitu juga pada suara ain, dia datang daripada tengah kerongkong. Jadi tempat-tempat ini mesti mahir ya. Yang ini sebagai pendedahan awal ya, untuk kita memahirkan, nak memastikan di mana kedudukan yang tepat nanti masa kita bertalaki, masa itu kita dalami ya, supaya kita dapat kita melafazkan huruf daripada makhraj yang betul. Itu contoh-contoh tempat. Baik. Kita tengok dulu ya tentang pengertian huruf ya. Di muka surat 3 makna huruf ini sebagai orang kata pengenalan awal ya. Huruf bermaksud dari segi bahasa hujung. Kalau kata huruf dari segi bahasa bermaksud hujung. Dari segi istilah iaitu suara ataupun bunyi yang berpegang pada makhraj, sama ada makhraj muhaqqaq ataupun muqaddar. Ini agak kita rasa terasing sikitlah ya dengan istilah-istilah ini. Tak apa, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan faham nanti pelan-pelan. Bermaksud dari segi bahasa hujung. Tetapi yang kita nak faham adalah dari segi istilah. Ya. Jadi huruf ni dia ada dua keadaan. Satu yang disebut muhaqqaq. Muhaqqaq ni bermakna huruf tu kita boleh tahu di mana duduknya. Dia pangkal kerongkong atau di tengah atau di anak tekak, di ujung lidah, tepi lidah, tengah lidah, ujung bibir. Yang tu yang dimaksudkan muhaqqaq. Yang kita boleh kesan. Satu lagi muqaddar. Muqaddar ni maknanya huruf yang kita tak tahu dia sangat saja tu. Dia keluar daripada makhraj yang kita tak boleh kenal pasti. Ya. Nanti kita tengok satu persatu. Jadi pecahan dia nanti kemudian. Ini sebagai awalan dulu. Baik, seterusnya setiap huruf hijaiyah dia mempunyai ciri-ciri tersendiri ya. Pertama kita mesti tahu setiap huruf mesti ada isim. Isim ni apa? Nama. Ya, nama yang kita sebut alif, ba, ta, sa, jim, kha. Itu nama lah tu. Ya, nama. Jadi kita semua dah hafal daripada kecil lagi kita dah hafal semua huruf-huruf hijaiyah ni, alhamdulillah ya. Kemudian yang kedua, setiap huruf ni memiliki sirah, iaitu rupa dia, bentuk dia. Ya. Jadi ini bagi membezakan huruf yang sama lebih kurang bentuk dia tapi sebutan dia berbeza nama dia. Jadi tidaklah kita tersilap dalam bacaan. Huruf nun kita rasakan macam ba, ta kita kata ya, kha kita kata jim, ta kita kata za. Jadi kita tak boleh nak kenal. Jadi untuk memastikan kita mengenali huruf dan baca dengan betul supaya tidak silap, bentuk tu. Bentuk huruf tu kita kena kenal betul lah. Apa beza sod dengan dot, za dengan ta. Jangan silap lah dalam bacaan. Kemudian yang ketiga, setiap huruf tu ada makhraj dia tersendiri yang kita nak bahaskan malam ni. Makhraj ni mana? Tempat keluar, iaitu membezakan dua huruf yang sama pada sifat seperti ta dan kaf. Kalau kita belajar nanti sifat huruf, kita akan dapati ada sebahagian huruf ni memiliki sifat yang sama. Tetapi kerana rumah dia berbeza, maka keluarlah suara yang berbeza. Itu yang penting makhraj ni tadi. Dia tidak akan bunyi suara yang lebih sama, dia panggil waham bacaan kita tu nanti. Baik, yang keempat, setiap huruf mesti memiliki sifat. Sifat ni orang kata karakter dia. Setiap huruf hijaiyah paling kurang memiliki 5 sifat. Jadi bila kita menyebut huruf tu dalam bacaan, paling tidak 5 sifat ni mesti ada dalam sebutan kita tu.
suara huruf yang keluar tu mesti disertai sama dengan sifat dia, yang paling minimal 5, ada yang memiliki 6 sifat dan paling banyak memiliki 7 sifat. 7 sifat ni dimiliki oleh huruf ra sahaja. Nanti bila sampai tajuk huruf ra, kita akan dapati banyak dia punya kerana dia, ragam ra ni macam mana nak dibaca, tebal, nipis. Yang tu kita akan faham sikit-sikit nanti insya-Allah. Baik, itu ciri huruf jaiyah. Dia mesti ada isim iaitu nama, mesti ada sirah iaitu bentuk, bentuk huruf tu, kemudian mesti memiliki makhraj dan dia mengandung sifat setiap huruf tu. Itu secara amnya kita akan belajar nanti. Baik, seterusnya kita nak kena kenal juga tentang jumlah huruf hijaiyah. Baik, kalau kita tengok di muka surat 4 tu, ada ulama qura, dia kata jumlah huruf ni ada sebanyak 28, iaitu tidak termasuk huruf alif. Kerana alif dikira sebagai huruf mad ataupun huruf vokal. Mana dalam huruf hijaiyah ni kalau kita tengok di gambar kita di depan tu tadi ada 28 saja. Tidak termasuk huruf alif. Kerana apa? Walaupun huruf alif ada dalam bacaan, tetapi sebutannya macam kita menyebut huruf hamzah. Sama Kalau hamzah baris fathah, bunyi dia a. Alif yang kita bariskan fathah juga, bunyi dia a jugalah. Itulah sama. Itu yang dia tak masukkan. Namun begitu, ada khilaf pada ulama, bersisih pendapat pada ulama. Ada yang mengata 29 huruf. Ini dia ambil kira alif juga sebagai huruf hijaiyah, kata dia. Okeylah, kita terima. Ada juga ulama, sebagian ulama menyatakan 28 ni dia tidak termasuk alif. Kemudian, sebahagian ulama pula mengatakan ada 31 huruf. Jadi yang ini kenapa? Dia 28 tadi tidak termasuk alif. Tetapi dia mengira alif, waw dan ya sebagai satu huruf juga. Itu yang dicampurkan 28 jadi 31. Dikira sekali, campur sekali. Dan sebagian ulama pula mengatakan huruf hijaiyah ni 33. Ini termasuk mim bersabdu dan nun yang bersabdu. Jadi yang itulah. Tapi yang kita nak bahaskan dalam ilmu tajwid, huruf hijaiyah ni kita stick pada 28 jumlah saja. Untuk memudahkan kita tahu di mana keluarnya huruf tu. Supaya bacaan kita insya-Allah jadi sempurna. Baik, penting di sini huruf hijaiyah wujud pada tulisan, bukan pada lafaz. Itu kena faham betul Maksud dia huruf sebagai panduan sahaja. Yang kita nak jaga suara yang keluar daripada makhraj dia tu. Itu mesti betul. Kalau dia kata ba lah datangnya daripada bibir. Kalau dia kata ta lah datang daripada makhraj dia, hujung lidah belakang gigi kaki atas. Jangan kita letak daripada hujung lidah dan ditekan ke langit-langit. Langit tengah contohnya, dia keluar juga ta, tapi bukan ta yang asli. Yang ini kita tak mahu. Sebab apa? Al-Quran ini hendaklah dibaca dengan yang matan kata supaya sefasih-fasih luat, kata Imam Ibn Jazari. Maksud dia sebutan tu biar tepat betul lah. Sebab apa sesungguhnya Allah Ta'ala itu suka akan Al-Quran itu dibaca sebagaimana ia diturunkan. Maka kita kena baca betul-betul lah. Jadi janganlah ambil sambil lewa masa membaca ni Kalau macam kita agak sukar untuk menyebut huruf dot contohnya, kita latihlah, carilah di mana huruf dot tu, apa sifat yang kita nak naikkan dalam bacaan. Tapi insya-Allah bila kita bertalaki, kesukaran untuk menyebut setiap huruf ini akan terlerai. Jangan susah. Tapi dengan syarat kita mau bertalaki lah. InsyaAllah. Baik. Dia kata tadi huruf ini dia wujud pada tulisan tetapi bukan pada lafaz. Sebab apa bila kita contoh di situ menyebut huruf ba tadi, yang keluar adalah sebutan huruf ba, bukannya tulisan, kata dia. Jadi yang keluar itulah yang kita nak jaga bagaimana bunyi yang sepatutnya. Sebab apa? Kalau kita ikuti tentang bagaimana Al-Quran itu diturunkan, asal-asalnya memang tidak ada mushaf.
Dia datang dengan suara kan, sebagaimana dia turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara serentak, ya. Kemudian beransur-ansur dia turun kepada Rasulullah SAW melalui perantaran Jibril alaihissalam adalah dengan suara. Jadi suara itulah yang nak kita ambil cara bacaan dia. Ya. Tulisan ni sebagai membantu saja. Jangan kita tengok ba yang kita sebut. Kalau kita nak panggil dia apa saja pun, cara sebutan macam mana pun terpulang. Ada yang kita sebut ba, ya. Ada yang sebut be, kita sebut ta, ada yang kata te. Tetapi dalam bacaan dia tak maulah sebut te pula. Dia mesti cara ta yang asli. Bagaimana suara ta yang asli, itulah yang kita nak sebut dalam bacaan. Ya. Baik. Jadi makhraj adalah tempat keluarnya suara huruf tersebut. Makhraj cukup penting. Ya. Dalam bacaan Al-Quran, kalau kita tak kenal di mana makhraj setiap huruf tu, bacaan kita tu ya betul. Ya. Tetapi dia sama tak serupa. Ya. Jadi kalau kita dengar tu ada aja yang tak kena. Dan kalau kita perasan, ya, bila kita mendengar orang baca Al-Quran, ada setengah tu kita baca, kawan tu baca sedap kita dengar. Ya. Dia lunak bacaan dia. Ada setengah tu dia baca juga ayat yang sama. Tapi kita dengar keras saja bunyi dia. Sebab dia itulah tadi. Huruf yang dilafazkan itu, ya, pertama tak tepat pada makhraj. Yang kedua tidak disertakan dengan sifat-sifat yang sepatutnya. Yang itu yang kita kena faham sangat-sangat. Baik. Tadi, ya, dia kata makhraj huruf ni terbagi pada dua. Maksud dia makhraj muhaqqaq, iaitu tempat yang boleh dikenal pasti bagi setiap huruf yang 28 jumlahnya tadi, dia keluar dari tempat yang kita boleh kenal pasti. Contoh kalau kita tengok di dalam gambar rajah yang di depan sana, ya, di kerongkong, di situlah rumah ada 6 huruf di situ, ya, yang dipanggil huruf al-qiyah tadi tu, iaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha. Tiap kali kita membaca Al-Quran berkaitan dengan huruf-huruf di kerongkong ni, mesti tepat dengan makhraj dia. Ya. Kita mesti tahu bagaimana nak melafazkan setiap huruf ni. Ya, di muka surat di hujung sana, ya, saya ada bekalkan, ya, bagaimana untuk menyebut setiap huruf ni di muka surat 6. Ya. Jadi contoh, kita ambil satu contoh yang duduk di huruf yang duduk di kerongkong. Ya. Ha, ini selalu jadi masalah kan. Kalau kita tak betul letak ha tu di mana, bagaimana nak menyebut huruf ha, dia akan subahah suara dia. Mungkin kita akan baca dengan ha simpul. Ya. Terutama apabila ha buhah ni, ha pedas ni, dia dalam keadaan sukun. Sukun kita tahu bermaksud sunyi, ya, bukan mati. Kalau saya sebut baris fathah tu bukan atas lagi, ya. Masing-masing dah faham saya rasa. Kalau kata fathah tu dia berbaris buka, ya. Kalau kasrah tadi apa? Jatuh. Domah kumpul. Kalau sunyi, kalau sukun ni tadi sunyi, ya, ataupun tenang. Bolehlah kalau kita kata sukun tu mati, fathah tu atas, ya, kasrah tu baris bawah, boleh. Itu dari segi bahasa, ya. Yang kita nak ambil maksud dia daripada segi istilah dia tu. Baik, contoh kalau ha yang sakin, bila kita baca dalam Al-Quran nanti, bila kita mula nak baca, tepatkan di mana rumah dia, makhraj dia tu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita nak dapat ha yang pedas tu, ya? Letakkan di tengah kerongkong, disempitkan dinding kerongkong, baru keluar huruf ha pedas tu. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dia tak sampai, bunyi macam ha, tapi tak sama. Bila kita dengar tu, itu yang kurang sikit bacaan setengah bila kita dengar, ya. Kenapa tak sama bacaan ni? Dia baca sedap aja. Kita baca dah apa-apa bunyi kita kata. Sebab ni yang tu tadilah, ya. Itu contoh dia. Itu yang dikatakan makhraj muhaqqaq, ya. Kita boleh kenal di mana tempat dia. Kemudian satu lagi dikenali dengan makhraj muqaddar. Makhraj muqaddar ni adalah makhraj yang tidak dapat ditentukan dengan tepat. Biasanya pada huruf-huruf mat. Ya, huruf mat ni ada 3, alif, waw dan ya. Dan satu lagi adalah huruf ha yang kita waqafkan. Fi,
Ya. Dia datang di rongga jauh. Rongga jauh ni mana rongga mulut lah. Ya. Setiap huruf mad sama ada alif, waw ataupun ya, dia mesti datang di rongga jauh. Ya, pastikan dia datang daripada situ. Jangan diletak di tempat yang lain. Jadi dia bunyi akan tak sama lah. Itu yang dimasukkan dua jenis makhraj yang ada. Ya. Baik, yang itu selesai. Baik, kita tumpukan sekarang pada makhraj huruf tu pula. Ya. Cuba rujuk, buka ke muka surat 5. Di sini yang kita lebih detail. Iaitu makhraj huruf. Di mana bermaksud tempat keluar suara huruf. Perhatikan di sini dia kata tempat keluar suara huruf. Bukan tempat keluar huruf. Makhraj ni mana tempat di mana suara tu sepatutnya dilepaskan. Baik, secara keseluruhan kita perhatikan di situ. Makhraj ni dia terbagi kepada dua. Satu makhraj am, satu lagi makhraj khas. Daripada makhraj sinilah keluarnya setiap huruf tu tadi. Jadi di sini semua yang ada di dalam yang sedang mengikuti kelas ni janganlah pening kepala nak mula nak pening apa ni makhraj khas ni Tapi kita ikut satu-satu, insya-Allah kita akan faham. Secara keseluruhan makhraj ni dibagi 5 makhraj am, iaitu di safatain, iaitu dua bibir. Kita kena tahu ni, bila kita tahu ni dalam bacaan nanti dia automatik huruf tu akan datang di situ. Bila kita dah tahulah. Makhraj am yang pertama safatain, iaitu dua bibir. Di situ ada dua cara sebutan yang melibatkan 4 huruf. Jadi kalau kita tahu huruf-huruf ni datang daripada bibir, setiap kali kita baca huruf tu, maka bibirlah yang akan berfungsi. Dia tak akan pergi ke lain. Kalau kita bawa ke lain, huruf tu tak sama bunyi dia. Makhraj am yang kedua keseluruhannya adalah lisan, iaitu lidah, keseluruhan lidah. Di keseluruhan lidah itu dia ada 10 cara sebutan. Mungkin tak faham lagi apa yang dikatakan cara sebutan ni, nanti saya akan jelaskan. Kita layan dulu. Relax dulu. Di lidah ada 10 cara sebutan yang akan melahirkan 18 suara huruf di sana. Kita tengok dulu nanti kita tengok satu-satu kita faham. Manakala makhraj am yang ketiga adalah kerongkong. Hafti Di kerongkong ni ada 3 cara sebutan yang melahirkan 6 suara huruf. Mungkin selama ini kita pun tak pasti benda-benda semua kan. Jadi kita baca tu secara kebetulan mungkin. Kalau kita tak nampak sungguh. Baik, makhraj am yang keempat adalah jauh, iaitu rongga mulut. Di sana ada satu saja cara sebutan, iaitu suara huruf mad. Sama ada suara huruf mad alif, ya ataupun waw. Mesti datang daripada rongga jauh. Dan yang kelima, makhraj am khalsium, iaitu pangkal hidung. Di sana ada satu cara sebutan yang menghasilkan suara dengung. Jadi ada yang masa bertalaki yang bertanya macam mana nak dengung ni, nak bunyi dengung ni macam mana. Jadi tak pasti macam mana nak bunyikan suara dengung. Jadi kalau kita tahu makhraj dengung di hidung, kita bawa sajalah dengung di hidung. InsyaAllah dia akan bunyi suara sengau yang kita kata tu. Jadi bila kita tak pastikan makhraj di mana, kita mengikut sebut aja, itu yang akan timbul kemuskilan dalam bacaan. Iaitu dia bertukar makhraj huruf lah. Sepatut ujung lidah dia datang, ujung lidah pangkal gigi, kita letak ujung lidah tengah-tengah langit-langit. Sepatut datang daripada dua bibir, dia datang daripada ujung lidah dengan belakang gigi kacip bawah. Jadi tak sama tempat keluar dia tu. Sebab apa kata Imam Ibnul Jazari mana makhraj ni semua ada 17 matan yang saya ceritakan dalam muka surat 6 tu. Ini hujah kita. Jadi benda ni bukanlah reka, dia mana benda ni memang asal-asal dia lama dah sudah ada dalam kitab. Mungkin tak sampai pada kita lagi lah Jadi insya-Allah kita akan mula dengan bila kelas kita ni, saya akan bekalkan dengan matan-matan yang dinukil oleh imam-imam kita ni lah. Antaranya Imam Ibn Jazari, Sulaiman Jamzuri, ramai lagi lah imam yang mengumpul ilmu-ilmu tajwid ni. Baik. Sekarang di muka surat 5 tadi kita dah tengok tentang makhraj am, ada 5. Kemudian makhraj khas, di situ kita tengok ada
17 yang mana menghasilkan 30 suara huruf. Inilah 30 suara huruf yang kita nak bawakan dalam bacaan. Ya. Okey, baik. Bagi memudahkan kita memahami tentang makhraj khas dia tadi dan suara huruf tu tadi, ya, kita rujuk di muka surat 6. Di sana lebih jelas. Okey, tengok di muka surat 6. Yang pertama sekali kita tengok makhraj huruf-huruf yang duduk di safatain. Yang ada nota mungkin mudah sikit, ya. Yang tak ada nota tu saya ada bekalkan di dalam grup kita. Bolehlah rujuk, ya. Okey. Cuba kita tengok suara huruf yang pertama, ya, iaitu huruf fa. Macam mana nak menghasilkan suara fa dalam bacaan, ya. Makhraj dia bibir bawah dan gigi kacip atas. Ini yang pertama, ya. Jadi kalau kita nak baca, nak sebut huruf fa, pastikan gigi kacip atas kita letakkan di bibir ni, ya, perut bibir bawah ni. Fasiqun. Aflahal cuma dalam bacaan yang ada tawallul lah, afa tambah disukun tu. Afa tak mau. Yang ini boleh kita baiki semasa bertalaki, ya. Tak apa. Itu sebagai tambahan sajalah. Huruf yang kedua pula, ya, suara huruf yang kedua di makhraj yang pertama tadi, yang di bibir tadi, adalah huruf mim. Bagaimana untuk menyebut huruf mim? Mestilah dirapatkan dua bibir dengan ringan. Maliki yaumiddin. Itu kuat tu. Ada yang membaca begitu dalam semakan kalau kita tengok, ya. Kalau yang tak pasti tu dia tekan sangat. Dia ada dulu. Dia tak ada ringan aja. Maliki middin. Itu kuat sangat dia tekan. Ya, itu suara huruf yang kedua, huruf mim. Kita tengok pula, ya, pada makhraj yang di bibir, huruf yang ketiga itu ba. Ya. Bagaimana untuk kita membaca huruf ba ni? Rapatkan dua bibir dengan kuat. Itu beza dia dengan mim, ya. Masuk dirapatkan dua bibir dengan kuat. Sebab apa? Ba ni dia memiliki sifat qalqalah nanti. Bila kita belajar dalam tajuk sifat huruf nanti, kita nampak ba ni memiliki qalqalah. Jadi dalam bacaan mestilah diraikan sifat ni. Dah betul, ya, makhraj dah betul, tapi sifat dia kurang. Yang itu kita baca sekarang tak ada melantun, ya, pada ba yang sakin ni, ba yang sukun tu, ya. Contoh banyak kita akan jumpa, ya, absorihim. Ada yang baca begitu. Sepatutnya absorihim. Nak dapatkan lantunan ni, dapatkanlah sikit bibir tu dengan kuat, ya. Jangan diletak secara ringan. Kalau ringan dia tak melantun. Huruf yang keempat adalah huruf waw yang duduk di bibir juga, ya. Bagaimana untuk mendapatkan suara waw yang betul? Bulatkan dua bibir. Wa wajadaka wawa, ya. Itu cara nak baca huruf waw. Jadi dalam bacaan nanti mudahlah, ya, kita dapatkan suara yang sempurna. Ini 4 huruf duduk di bibir. Ya, kalau dia kata maraham di bibir tadi, inilah 4 huruf. Jadi yang khasnya tadi pada mim dan ba, fa dan waw. Itu menunjukkan makhraj khas dia. Yang pertama, fa, bibir bawah dan gigi kaki atas, yang pertama. Makhraj khas yang keduanya bagi 3 huruf tadi yang melibatkan 2 bibir. Ya, iaitu waw dibulatkan 2 bibir, ba dirapatkan 2 bibir dengan kuat, mim dirapatkan 2 bibir dengan ringan. Di situ ada 2 makhraj khas dia, ya. Baik, kita tengok pula huruf-huruf yang duduk di lidah. Yang ini. Ini cukup penting, ya. Bagi huruf-huruf yang duduk di lidah, ya, pastikan kita tahu sangat-sangatlah di mana huruf itu duduk. Ya, pasal apa dalam bacaan, kalau kita membaca, lidah kita tak aktif, mana bacaan kita belum sempurna. Bermaksud suara yang keluar tu bukan suara asli dia.
Kita lidah di situ aja. Sin pun di situ, zal pun di situ, zai pun di situ, zo pun di situ, langsung tak bergerak lidah kita. Jadi bacaan kita tu tak ada perubahan lah kiranya ya. Okey, untuk makhraj am yang di lidah ya. Di sana ada 18 huruf. Ya, kalau kita perhatikan di situ, kita tengok satu persatu pada huruf yang seterusnya. Yang pertama ya, kita tengok pada huruf sa, zal dan za. Tiga huruf ni dia duduk di makhraj khas sekali ya. Macam mana nak menyebut tiga-tiga huruf ni? Pastikan hujung lidah dikeluarkan sedikit dan ditekan ke gigi kacip atas. Sa, zal, za. Kalau kita tak buat begitu, bacaan kita tak tepat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Sama aja bunyi dia. Tak tahu yang mana satu zal, yang mana satu zai. Ya. Nanti contoh ni saya masukkan ayat-ayat Quran di belakang tu ya, kita tengok nanti kalau salah tempat supaya kita lebih nampak lagi. Ni tiga huruf duduk hujung lidah, hujung gigi kacip atas. Itu perlu ingat ya. Pasal dalam bacaan nanti kita nak praktiskan benda ni. Kemudian bagi makhraj huruf, suara huruf yang ke-8, ke-9 dan 10, tiga huruf lagi duduk di rumah yang sama. Ya, iaitu ta, dal dan ta. Di mana rumah dia, makhraj dia, hujung lidah diletak atau ditekan ke pangkal gigi kacip atas. Ataupun ada dalam kitab disebut di hujung gusi. Boleh, sama je maksudnya ya. Itu bagi ta, dal dan ta. Ya, di mana suara huruf yang ke-8, 9 dan 10. Seluruh huruf di lidah ya. Tiga huruf lagi duduk di rumah yang sama iaitu hujung lidah, gigi kacip bawah. Letakkanlah hujung lidah di belakang gigi kacip bawah bagi huruf sad, zai dan sin. Kalau kita baca huruf-huruf ni, makhraj dia mesti bergerak masa tu. Sama ada sad, zai ataupun sin. Pastikan hujung lidah ni dah berada di belakang gigi kacip bawah kita. Maka keluarlah sama ada sad, zai ataupun sin. Habis kalau dah rumah sama, macam mana pula suara dia boleh berbeza kan? Yang membezakan suara huruf sama ada sad, zai ataupun sin adalah sifat dia. Itu yang kata tadi ya, penting kita kena tahu juga sifat huruf tu, macam mana nak melahirkan suara yang sempurna. InsyaAllah lepas kita habis makhraj, saya bentangkan tentang sifat setiap huruf tu pula ya. Baik, bagi suara huruf yang ke-14, 15 dan 16. Yang ni ya, huruf ni nun, ra dan lam, dia duduk semua di hujung lidah. Ya. Dan melibatkan dengan gusi. Cuma sedikit aja perbezaan dia ya. Di mana nun hujung lidah ditekan ke gusi hadapan. Manakala ra belakang hujung lidah dilengkungkan ditekan ke gusi hadapan. Sedikit saja beza dia. Dan lam sisi tepi hujung lidah ditekan ke gusi hadapan. Itu dalam bacaan nanti kita dapatlah. Kalau kita letak betul huruf-huruf di sini kan, nak dapatkan takrir ra pun mudah ya. Dan bila baca lam dia tidak melantun ya. Alhamdulillah ala. Dia bunyi ala pula tu. Jadi kalau kita letak betul alhamdulillahi rabbil alamin, semua datang daripada makhraj yang sempurna. Di situ yang kita pastikan supaya kita faham betul makhraj ni ya. Baik, seterusnya kita tengok pada huruf yang ke-17 ya, iaitu huruf dot. Yang ini mungkin ada masalah sebahagian kita ya. Sebab apa betul saya faham ya, huruf dot ni cuma Rasulullah SAW saja yang boleh menyebutnya dengan sempurna. Tapi apapun kita cuba juga dapat suara dot ya, yang sepatutnya, di mana kita pastikan makhraj dot ni sisi tepi lidah ya, sepanjang sisi tepi lidah ditekan ke sepanjang geraham atas.
dikembangkan lidah kita, jadi tepi lidah kita tu menekan ke geraham atas. Di situlah rumah dot. Dan jangan tinggalkan juga di tengah-tengah lidah kita tu, ditekan ke langit-langit. Itu untuk mendapatkan sifat itibak dia. Itu bab sifat nanti yang kita nak belajar. So, tapi rumah dot sepanjang sisi tepi lidah, ataupun kalau tak boleh kita ambil sebelah kanan atau sebelah kiri saja pun tak apa, pun boleh. Ditekan ke geraham atas. Itulah rumah dot. Yang dot ni pun kalau membaca jangan ada tawalud, jangan melantun banyak yang kita jumpa dalam bacaan nanti bila huruf dot ni dalam keadaan sukun dia melantun bunyi dia. Yang itu dalam talaki nanti boleh kesan lah Baik, kita tengok huruf seterusnya iaitu shin, jim dan ya. Yang ni rumah dia pun sama iaitu tengah lidah ditekan ke langit-langit lembut di atas tu. Tengah lidah di atas langit-langit tu. Di situlah rumah shin, jim dan ya. Jadi bila kita baca ajma'in, mau dapat qalqalah jim yang sempurna kalau disukun. Tak adalah bunyi ajma'in, dia ce bunyi macam tu. Itu bukan suara jim Dan dalam bacaan ni masih ada lagi yang berbunyi begitu. Kita baikilah biar kita dah tahu rumah dia di situ Begitu dengan suara ya dan shin. Kerana nak bunyi baca huruf shin dia ada sifat tafashi. Kerana nak dapatkan sifat semburan udara yang bersemburan. Payah sangat nak keluar kan? Sebab apa? Rumah dia tak betul. Jadi kita tahu di mana nak dapat suara shin, di tengah lidah. Di tengah lidah tu tekan ke langit-langit. Nanti dalam bacaan kita praktis sekarang nanti. Kita dah tahu sekarang kan? Okey, seterusnya kita tengok huruf yang ke-21 suara huruf 1 dan 22. Kaf dan qaf. Di mana rumah dia? Bagi kaf, rumah dia pangkal lidah langit-langit belakang dia ni. Di dekat peti suara kita. Di bawah dia sikit huruf qaf. Di situ rumah. Jadi bila kita baca hati-hati. Pada huruf kaf dan qaf, jangan dia seolah sama je bunyi dia. Selalu kita kadang nak kata dibaca dengan kaf ke atau qaf ke. Pasal apa? Bunyi dia tu lebih kurang sama aja. Sedangkan dalam tulisan huruf kaf. Tapi sebutan dia tu nak kata kaf, tidak nak kata qaf pun tidak. Sebab apa? Tak tepat pada rumah dia dan tak kena pada sifat-sifat huruf tu sendiri. Yang ini yang kita nak jaga nanti dalam bacaan. Bagi suara huruf yang ke-23 dan 24 iaitu wain dan kha. Di mana rumah dia ditekan suara ke permulaan pangkal kerongkong. Bermakna di atas ni lah. Di sini benda. Kadang-kadang bila baca nak dapatkan bunyi kha dengan ra tu payah sangat. Dia bunyi kalau tak bunyi macam tu dia sama. Nak kata ha yang ditebalkan. Ha bunyi dia. Patut kha. Ra. Tapi dia bunyi ra. Dia tak sampai suara dia tu sendiri. Jadi bila kita dah tahu rumah dia di situ, maka dalam bacaan kita letakkanlah suara huruf tu di situ lah. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdub, ada bunyi di situ. Khashiin, jadi ada bunyi. Yang tu yang kita nak dalam bacaan. Kalau khashiin tak sampai. Baik, bagi huruf yang seterusnya yang ke-25 dan 26 ain dan ha. Dia ditekan suara di pertengahan kerongkong di sini secara umumnya lah. Ha, ain, alamin. Jangan disebut alamin. Patut suara ain di kerongkong, tengah kerongkong tapi dalam bacaan dia seolah-olah dibawa sampai ke hidung. Dia bunyi tu ta'lamun, kasar bunyi dia. Kita tak mau bunyi macam tu. Alamin, tu aja. Alamin. Tak betul ke tak betul pada rumah dia lah. Kemudian seterusnya pada huruf hamzah dan ha iaitu ditekan suara di sini di hujung.
Okey, dalam kitab tajwidnya jangan keliru ada yang katakan ini hujung kerongkong, ada yang kata di sini pangkal kerongkong. Sama ajalah. Kalau nak kata sini ujung pun boleh, nak kata pangkal sini pun boleh. Yang mengatakan sini pangkal, dia merujuk kepada huruf tu akan keluar di mulutnya. Yang tu dia kata sini pangkal. Dia pangkal, dia ujungnya di mulut. Itu sajalah. Tapi kita tahulah huruf tu kalau kata hamzah, ha, di sinilah rumah dia. Nak kata apa pun silakanlah. Yang tu jangan bergaduh tentang situ. Yang pasti suara tu datang daripada situ tepat. Okey, bagi suara huruf yang ke-29 iaitu gundah. Dia tekan suara pada pangkal hidung. Baik, suara gundah ni dia datang dalam keadaan huruf nun dan mim yang bersabdu ataupun dalam hukum dia tidak berbaris, iaitu hukum ikhfa. Sama ada ikhfa hakiki ataupun ikhfa majazi. Ataupun dalam hukum idgham. Yang ni bila kita belajar tajwid esok kita akan nampaklah nama-nama hukum tajwid ni. Tapi nak bagi tahu bila ada hukum dengung pada hukum nun sakinah ataupun mim sakinah, dengung tu mesti ditekan ke pangkal hidung. Bawakan ke hidung. Jadi gunah ni penting, walaupun huruf mim duduk di bibir, nun duduk di hujung lidah, ujung gusi, itu rumah dia kalau dalam keadaan dia baris. Tapi bila dia dalam keadaan dengung tu tolak ke hidung. Itu dalam hukum ikhfa ni yang kita menyemak dalam talaki dia, cara nak ambil dengung ikhfa tu macam mana, berkaitan dengan makhraj ni tadilah. Nanti kita akan biasakan. Baik, bagi suara huruf yang ke-30, yang terakhir ada 30 suara huruf, iaitu suara-suara bagi huruf mad, alif mad, waw mad ataupun ya mad, dan suara huruf ha yang kita wakafkan tu. Semuanya datang daripada jauh. Jadi pastikan suara tu tepat pada rumah dia, dan jangan dibawa ke lain. Dari sini kita tengok daripada jumlah 5 makhraj am tadi itu yang melibatkan bibir, lidah, kerongkong, rongga jauh dan hidung. Maka di sanalah melahirkan 30 suara huruf. Itu makhraj am. Jadi bila kita siasat setiap huruf tu duduk di mana, tempat duduk huruf itulah itu yang dikatakan makhraj khas dia. Contoh pada za, zal, ta dan dha tadi. Mana hujung lidah, hujung gigi kacip atas, itulah makhraj khas yang pertama. Bagi hurufnya mana? 3 huruf tadi, sa, zal dan dha. Yang kedua pula huruf ta, dal dan ta. Itu makhraj khas yang berikutnya, di mana hujung lidah di pangkal gigi kacip atas. Dan seterusnya begitulah. Semak pada muka surat 6 yang saya bekalkan tu, di situ kita boleh faham yang dikatakan bila daripada makhraj am, bibir, di sana ada 4 huruf. Pastikan huruf ni kita kena hafal lah. Huruf yang duduk di bibir, fa, mim, ba dan waw. Huruf yang duduk di hujung gigi, hujung lidah, hujung gigi kacip atas ada 3 huruf. Yang duduk hujung lidah belakang gigi kacip atas ada 3 huruf. Yang ini kita mesti tahu. Jadi dalam bacaan tu lidah kita tu sibuklah dia mencari di mana rumah yang berkaitan dengan huruf tertentu tu. Ini boleh tengok baca ada masa lapang nanti cuba tengok belik-belik nota ni yang biasakan dengan setiap makhraj huruf tu. Boleh nampak Okey, di sini kita tengok apa peranan makhraj dalam bacaan yang melibatkan huruf-huruf tertentu. Saya ada bekalkan di muka surat 7 tu. Muka surat 7, contoh-contoh yang melibatkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim ni yang berkaitan dengan huruf-huruf tertentu, di mana kalau salah rumah, bagaimana bunyi huruf bacaan kita? Cuba kita tengok sekejap di muka surat 7 yang mana ada nota tu.
Ya, contoh saya ambil satu ayat dia dari surah Al-Baqarah ayat 248. Ya. Yang melibatkan hamzah. Suara hamzah. Kalau kita letakkan suara hamzah ni di rumah alif mad, maka bunyi dia lain dah. Ya. Contoh, ya. Hamzah kita tahu rumah dia di pangkat kerongkong ni di ujung sini. Tapi bila kita baca, kita bawakan ke rongga jauh, ya, rumah alif mad, dia bunyi tak samalah. Ya, dia akan bunyi begini dalam bacaan. Ya. Sebenarnya bacaan ni bukan tak berlaku. Ya. Hanya itu yang saya bentangkan di sini. Ya. Kita akan baca begini bunyi dia, lebih kurang. Inna fi zalika la-ayah. Inna fi zalika la-ayah. Ayah. Inna. Dia bunyi i, ya, bukan in. Jadi bila kita tahu hamzah duduk di pangkal kerongkong, maka tekankanlah suara tu di tempat rumah dia betul di pangkal kerongkong. Inna fi dzalika la ayah. Ayah. Di sini datang a tu tadi. Bukan datang rongga jauh, rongga mulut. Ya. Begitu dia kita tengok, ya. Saya contohkan pada yang subhah ni tadilah, ya. Tapi yang lain tu mungkin kita baca betul. Contoh pada fa, zal, ya, lam ataupun kaf. Kalau betul tempat dia, memang okeylah bunyi dia. Contoh fa tu tadi. Kita tahu rumah dia di mana? Gigi atas, perut bibir bawah. Inna fi, mesti letak di situ. Inna fi. Jadi keadaan makhraj dia dah ada di situ dah. Inna fi dha, baru huruf zal. Keluarkanlah sedikit, letaklah di ujung gigi kaki atas. Inna fi dha, dhalika la ayah. Ya, dhalika la, ka tu datang daripada anak tekak kita ni. Begitu juga pada la ayah, kita nak matikan ta marbutah tu, ya. Ha yang kita dengan suara ha yang kita wakafkan dia datang dari rongga jauh. La ayah. Datang ayah di rongga mulut. Jangan datang daripada dada. La ayah. Kita bawa ke dada ataupun kita bawa ke rumah simpul. Dia bunyi kasar. Ya. Itu contoh. Kalau suara hamzah kita letakkan pada rumah alif mad. Bunyi dia i, bukan i. Ya. Jadi yang ini boleh kita faham nanti masa baca tu sendiri kena jaga, ya. Lagi satu contoh, ya, ada ha. Ya. Ha buha ni, ha yang pedas tu. Ya. Kalau tak letak di rumah dia betul, dia bertukar jadi ha simpul tu lah, ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ha dia punya ha. Ya. Yang ini hati-hati, ya. Masih lagi kadang-kadang dalam saya makan, ya. Nak kata dia baca dengan ha ke dia baca dengan ha pun kita tak pasti. Pasal dia ada juga bunyi pedasnya di situ. Tapi tak sempurna. Nak kata dia baca dengan ha dalam tulisan ha buha. Ya. Jadi pastikan bila kita tengok kata ha buha ni sempitkan kerongkong. Kita dah tengok dalam apa tadi, ya, di muka surat 6 tu tadi. Bagaimana dapat ha pedas ni hendaklah ditekankan, disempitkan kerongkong di tengah kerongkong ni. Jadi bila dalam bacaan kita laksanakanlah. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ha, ya, dapatkan suara pedas itu. Kalau tidak dia akan bertukar menjadi suara ha simpul tu, bilik ha simpul tu. Dan lebih ketara lagi, ya, kalau setiap huruf ni dalam keadaan sukun, ya. Dalam keadaan sukun tolong ambil perhatian. Tak kiralah apa sajalah huruf, ya. Tapi di sini kita tengok contoh pada hal sukun ni, hal pedas yang sukun. Mesti jelaskan lagi, ya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Muhsin, ya, dapatkan suara pedas dulu, baru beralih pada huruf yang selepas dia tu yang berbaris. Jangan cepat sangat, ya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Letakkan betul-betul tempat rumah dia yang betul, yang sempurna, ya. Itu bagi beberapa huruf yang saya contohkan.
Kita tengok pula pada contoh huruf yang lain. Yang huruf yang suara dia hampir-hampir ada pada 2-3 huruf yang lain. Ya, contoh di sini sa ya. Dia ni kalau salah sebut mungkin dia baca dengan sin ataupun dia baca dengan shin, kita pun tak pasti. Kalau dia tak betul tak. Ya. Sa di mana rumah ni kita tengok tadi, iaitu cuba perhatikan sekejap. Di mana rumah sa, hujung lidah dikeluarkan sedikit. Nampak tak? Kalau kita tak laksanakan kaedah hujung lidah dikeluarkan sedikit dan diletak di hujung gigi kacip atas, dia tak akan bunyi suara sa yang ori. Ya. Okey, sekarang ni saya tak letak pada makhraj dia. Cuba dengar suara bunyi huruf sa yang saya baca nanti. Ya. Inna a'tainakal kausar. Nak kata sin ke ataupun sa ke yang saya baca tadi pun tak tahu. Ya, pasal bunyi dia sama tapi sebenarnya tak serupa. Jadi bila kita letakkan hujung lidah di hujung gigi kacip atas ni, dapatlah suara sa yang asli. Contoh ya, cuba perhatikan lidah saya dan hujung gigi ya. Saya akan letak di situ. Inna a'tainakal kautsar. Jadi dia suara hamas, suara dia terlepas udara, angin ya, sikit sangat. Kalau tak letak di situ, dia akan bunyi sar. Masih berlaku lagi dalam bacaan kita ya, masa saya makan. Kalau kita jumpa nanti, inna a'tainakal kausar. Nampak macam dia dah betul lah tu. Tapi dia tak keluar langsung lidah. Maka dia jadi huruf sin. Itu penting makraj ni ya. Baik, seterusnya kita tengok dua huruf yang hampir sama iaitu zal, zai dan za. Ya. Kalau kita perhatikan zal dan za, dia duduk di rumah yang sama, tapi zai dia duduk rumah yang lain. Kalau kita tak jaga betul di mana makhraj rumah ni, dia bunyi sama je bacaan kita nanti. Okay? Contoh dia. Wazalikal fawzul azim. Nampak Wazalikal fawzul azim. Tak tahu yang mana satu zal, zai ataupun za. Bunyi dia sama. Jadi kalau kita letak betul, seperti zal, duduknya hujung lidah, mesti dikeluarkan sedikit, diletak di hujung gigi kacip atas. Maka zai pula, hujung lidah di belakang gigi kacip bawah. Dan za, mesti dikeluarkan lidah sedikit, diletakkan ke gigi kacip atas. Baru dapat bacaan yang sempurna. Ya. Wadha, keluarkan lidah. Wadhalikal fawzul azim. Zim. Mesti keluar. Yang membezakan zal dan za sifatlah Zal huruf istifal, huruf yang nipis, za huruf istilah, huruf yang tebal. Di situ kita kena bagilah hak setiap huruf tu ya. Pasal dalam matan pun dia sebut ta'ul hurufi haqqaha min sifatilaha wa mustahaqqaha, kata dia berikan setiap huruf tu akan hak dia, iaitu sifat dia tadilah, makhraj dia tadi. Lebih mustahak lagi kata dia apabila ada hukum mendatang. Tadi macam ha yang sukun kena jelaskan lagi sifat buhah dia tu, pedas dia tu. Begitu juga dengan huruf-huruf yang lain lah, yang ada qalqalahnya, inhiraf, tafasyinya, gunahnya, itu semua sifat mendatang. Bila kita belajar sifat nanti, kita akan tahulah sifat lazimah, sifat aridah, itu kita akan belajar nanti. Seterusnya kita tengok pula pada qaf. Kalau tak betul pada rumah dia akan jadi nak kata kaf bukan kaf. Dia bunyi seolah kaf yang ditebalkan. Ka bunyi dia. Jadi dalam bacaan pastikan qaf. Kalau bacaan dia berbaris biasa, qalu, okey bunyi dia qa qalu, tak ada masalah. Tetapi kalau selepas dia tu huruf waw sukun, qa ni akan jadi ka. Yang tu tak maulah macam tu dia mesti qa juga Wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun.
Qaw. Bagaimana nak dapat suara waw ni tadi, ya? Mestilah dibulatkan bibir kan, marah waw tadi. Jadi qaw, begitulah bunyi dia bila pertemuan dua huruf ya dalam keadaan mutlak. Mutlak apa? Yang pertama berbaris, yang keduanya sukun kan. Jadi raikan setiap huruf. Apabila pertemuan dua huruf, satu berbaris, satu sukun, dua-dua suara huruf tu kena dijelaskan dalam bacaan. Jangan ambil satu saja. Dan huruf yang sukun tu mesti betul bunyi dia. Kalau kau lah, jangan bunyi kau. Tak mau dibaca wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Kau. Itu bukan bacaan dia. Liqaumi. Itu bunyi dia. Yang ini memang ada masalah sikit lah kalau kita dalam talaki. Memang akan terperangkap kita bila sampai pada huruf-huruf yang melibatkan qaf dan waw. Yang itu. Jadi ini semua penting kita biasakan dengan makhraj huruf dulu. Dan pada pertemuan akan datang, kita akan sempurnakan setiap huruf ni dengan sifat-sifat dia. Sebab apa? Untuk mendapatkan suara huruf yang betul, mesti ada kombinasi dua elemen ni, iaitu betul pada makhraj, kena pada sifat-sifat huruf tu. Maka lahirlah suara huruf yang tepat dan sempurna. Yang itu yang kita nak ambil nanti ya. Sebab apa ya? Untuk membaca Al-Quran tak boleh tidak, kita kena belajar makhraj dan sifat dahulu. Sebab apa dia macam kaedah hukum fiqh lah, macam fiqh. Ma la yatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Dia kata jika kesempurnaan sesuatu kewajipan itu bergantung kepada pelaksanaan perkara yang lain, maka perkara itu turut menjadi wajib untuk kita sempurnakan dulu. Maksud dia untuk membaca Al-Quran dengan betul, kita mesti belajar makhraj dulu dan sifat huruf. Untuk mendapatkan bacaan Quran yang betul. Macam kaedah fiqh dia pakai itulah sebutannya mala yatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Contohnya kita dah tahu selalu ustaz-ustaz dia terang dalam apa ni kan, kuliah-kuliah di surau masjid kan, dia bagi contoh wuduk dengan solat kan, selalu dia ambil ayat tu ialah ayat yang kata dalam kaedah hukum fiqh tu dia contohkan solat dengan wuduk. Solat wajib, mana tak boleh tidak kena buat. Sedangkan wuduk tu sunatnya. Tetapi tanpa wuduk yang sunat tadi, tak boleh nak mengerjakan solat yang wajib tadi. Jadi maksud dia, yang sunat tu mesti didahulukan, wajib didahulukan. Walaupun dia sunat, itu maksud dia. Baru boleh kita dirikan solat. Jadi dalam bacaan Al-Quran, walaupun belajar tajwid ni, orang kata, alah bahasa baca dah bunyi betul, okey, tak apalah, tak payah nak belajar tajwid. Tak boleh Kita mesti kot mana pun mesti belajar juga tentang marah huruf, sifat huruf dan hukum-hukum yang lain. Dan kalau kita ingat lagi dalam siri yang pertama dulu, saya ada senaraikan bila kita nak baca Al-Quran, kita tak boleh tidak kita nak tahu juga ada 6 tajuk besar dalam tajwid hukum tajwid tu. Iaitu kita mesti tahu tentang hukum mudud. Mudud iaitu bacaan panjang dan pendek. Yang kedua, kita mesti tahu dalam bacaan gunah yang ada hukum-hukum dengung. Yang melibatkan hukum nun sakinah, mim sakinah tu. Yang ketiga ni kita mesti tahu tentang bacaan tarkib dan tafkhim. Bacaan tebal dan nipis. Yang keempat, kita mesti tahu makhraj dan sifat huruf. Yang ni yang kita tengah bincangkan sekarang ni. Yang kelima, kita mesti tahu juga tentang resam dan dha'. Iaitu tanda-tanda, tanda-tanda dalam muka. Kalau dia tanda baris dua yang berselisih nak baca macam mana, baris dua yang selari, apa hukum dia nak baca macam mana. Yang tanda sukun tu kita kata mati nak baca macam mana. Kalau kita tahu kata tenang ataupun sunyi, kita dapat maksud bacaan tu sendiri nanti. Biar betul pada istilah tajwid itu sendiri. Bila kita jumpa ada yang sifrul mustadir, ada sifrul mustaqil, masa bila nak baca? Masa bila tak boleh baca? Yang ini tanda-tanda ni ada dalam Al-Quran, dalam ilmu tajwid. Dan yang keenamnya waqaf dan ibtidah.
Dalam bacaan Al-Quran tak boleh tidak, kita kena belajar juga waqaf dan ibtidak. Waqaf dan ibtidak ni bukan kata kita berhenti di hujung ayat saja, itu satu. Waqaf ni banyak, ada waqaf kecemasan, ittirori, waqaf intizori, banyak jenis-jenis waqaf yang kita belajar nanti. Ada pula di situ pecahan dia pula waqaf yang kafi, waqaf tam. Bila kita kenal tempat-tempat waqaf ni, bacaan kita sempurna lah. Tidaklah kita berhenti ikut dan kita je. Rasa tak cukup yang dapat ni, kita berhenti. Kadang tak sempat habis pun ayat tu. Jadi bacaan tu rosak lah. Dan satu lagi yang ketujuh, walaupun tajuk tajwid ada 6 saja, tapi yang ketujuh tu kita kena belajar juga, iaitu yang berkaitan dengan qiraat. Qiraat ni penting, bagaimana nak baca pada kalimah-kalimah tertentu, yang dibaca dengan tashil, yang nak dibaca dengan ibdal, yang nak sepatutnya dibaca dengan raum, atau nak dibaca dengan ismam, ataupun boleh ke dibaca dengan idgham kabir. Yang itu yang kita kena tahu juga dalam bacaan yang disebut bacaan gharib. Ada banyak tempat dalam Al-Quran ni kita akan jumpa bacaan tertentu, tulisannya lain, barisnya lain, tapi bila nak baca lain pula bunyi dia. Itu yang berkaitan dengan qiraat. Itu pun kita akan belajar juga. Kalau tak sempat dalam seminar ni, masa talaki esok kita jumpa. Di situ insya-Allah kita boleh kongsi nanti bagaimana nak baca ayat tu. Macam tadi ada siapa ni bertanya, Iman tanya tadi. Sin duduk atas shot. Nak dibaca sin duduk shot. Iman Jadi ini kita akan jumpa beberapa tempat dalam Al-Quran nak baca sin duduk shot. Kalau nak baca dengan sin bagaimana bunyi dia? Kalau nak baca dengan shot bagaimana kaedah makhraj huruf tu? Yang ini kadang kita kata baca dengan sin, tapi saya dengar dia bunyi dengan shot. Tapi bila tengok apa tak betul pada makhraj dia, cara sebutan dia. Yang tu yang kita nak belajar tentang makhraj huruf ni, penting sangat Sebab apa kelebihan Al-Quran yang sebagai penutupnya saya nak sebut tentang kelebihan Al-Quran ni, kenapa kita perlu belajar. Kita biasa dengar Rasulullah SAW dalam hadis dia kata apa? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wa hasanah bi asri amsalha, kata dia. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, iaitu Al-Quran, baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu pula gandaannya dengan 10 seumpamanya. Itu kelebihan kita baca Quran. Tapi nak dapat, walaupun kita baca Quran nak dapatkan balasan 10 kali ganda tu, bukanlah senang begitu saja. Kena tahulah tentang maharat dia, sifat dia, hukum tajwid yang lain tu. Kemudian apa lagi kata hadis tu? Walakin alifun harfun, wala mun harfun, wa mimun harfun, kata dia. Aku tidak katakan alif, lam, mim tu satu huruf, kata dia. Mana alif tu satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf. Mana setiap huruf tu gandaan dia 10 kali ganda kalau kita baca. Tapi baca dengan betul. Nak baca alif macam mana? Alif, lam, mim. Adakah begitu bacaan dia? Yang tu yang kita nak ambil esok dalam bacaan. Bila kita dah habis juzuk 30, kita akan mula dengan juzuk surah Al-Baqarah. Di sana kita akan jumpa alif, lam, mim. Macam mana bacaan yang betul. InsyaAllah besok kita, masa talaki esok kita ambil sama-sama. InsyaAllah. Jadi itu sedikit yang dapat saya kongsi untuk siri yang kedua ni. Perlu kita ingat saya dah sebut juga dulu apa kata Imam Ibnul Al-Jazari, wal ahdhu bi tajwidi hatmun lazim man lam yujawwidil Qur'ana athim. Dan beramal dengan tajwid itu suatu kewajipan. Jadikan kewajipan, yang ini kelaziman. Barang siapa yang tidak mentajwidkan akan Al-Quran, maka berdosa. Tapi di sini bukanlah berdosa masuk neraka, jangan silap faham pula situ. Nanti ramai yang tak nak baca Quran pula. Berdosa bermakna berdosa kerana dia tak belajar. Jadi bila kita rasa perlu tu, kita ikut je lah kelas mana. Mana aja kita dengar ada orang mengajar Quran, kita daftarlah nama kita, ikutlah kelas tu. Banyak sekarang kelas Al-Quran.
pergilah belajar. Sekarang kita terlepas daripada tuntutan belajar Quran. Ya. Pasal talibul ilmi fardun ala kulli muslimin wa muslimah. Ya. Untuk ilmu ni memang menjadi kewajipan pada kita. Nah, ambillah peluang tu. Sebab apa dia kata lagi, Imam Ghazali kata li'annahu bihil ilahu anzala wa hakaza minhu ilaina wasala. Kerana Allah telah menurunkan Al-Quran dengan tajwid. Mana Al-Quran tu turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara serentak tu memang dah siap bertajwid. Dan sampai kepada kita, dia kata, dan demikianlah juga Al-Quran tu berserta dengan tajwid tu tadi sampai kepada kita. Mana dia sampai secara bertajwid, maka kita baca kena bertajwid lah. Kena belajarlah makhrajnya di mana, apa sifatnya, bila datang hukum macam ni macam mana nak baca. Bukan setakat begitu saja kita asal-asal boleh baca, okey dah. Tak je kita cuba cari guru-guru semak bacaan kita. Terutama Fatihah tu. Pasal apa dia menjadi rukun dalam solat. Kalau kata Imam Syafi'i, kalau kita tak betul pada makhraj, tak betul pada tanda-tanda sabdu kata dia, maka batal bacaan kita tu. Bila Fatihah dibatal kata dalam kitab teks sunnah dia, maka batal lah solat kata dia. Sampai macam tu Jadi kita baikilah. Kita dah tahu selama ni mungkin kita tak jumpa tentang ilmu macam tu Bila kita dah jumpa, dah tahu, minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, kata aku nak belajar benda ni, nak betulkan ibadah kita ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan temukan. Kita ada ingatan begitu. Yang kita ambil mudah Itu sedikit kongsian untuk siri yang kedua ni. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita berkongsi dalam bab sifat-sifat huruf pula. Cumanya daripada kitab Ta'alim Muta'alim, kalau kita pernah baca untuk orang menuntut ilmu ni, yang berkaitan dengan kita, yang tak kira lah, jangan kita dah pencin dah, apa nak menuntut ilmu lagi. Tak ada tuntut ilmu dia orang kata sampai kita mati. Dia kata apa? Ingatlah engkau tidak akan mendapat ilmu kecuali dengan memenuhi 6 syarat. Kata dia. Apa syarat-syarat bagi orang nak menuntut ilmu? Pertama, mestilah kecerdasan. Ingat kecerdasan ni semua orang ada. Jangan kata tak boleh lah, kita ni tak faham, tak tahu apa pandai lah, begitu. Jangan harus kata begitu. Kecerdasan memang semua orang Allah Ta'ala bagi dah. Cuma kita aja biarkan dia kecerdasan tu tidur. Kita tak bangunkan dia, tak kejutkan dia. Itu mesti ada kecerdasan. Memang ada pada kita. Yang kedua, mesti ada kemahuan. Yang disebut warusin. Mana kemahuan. Mana kita rasa mesti kok mana pun orang kata perasaan kita nak mencari ilmu tu kena ada dalam sanubari kita. Ini tak boleh kita kata biarlah orang tu belajar lah, tak apalah, kita malas lah, baik buat kerja lain. Kalau macam tu tak dapat lah. Kemudian yang ketiga, mesti ada kesabaran. Apa sajalah ilmu, bukan kata Al-Quran ni saja. Apa saja ilmu. Kemudian yang keempat, mesti ada biaya. Mesti ada perbelanjaan. Tambah sekarang dengan normal baru ni, nak belajar Quran sekarang kalau tak ada handphone, tak ada laptop, payahlah kita nak baca Quran ni. Mana boleh kita pergi rumah ustaz dah sekarang ni. Semua online. Jadi kalau tak ada kemudahan-kemudahan tu semua, ketinggalan lah kita. Nak beli satu handphone, satu laptop bukan 3-4 ringgit harga dia. Ini dia kata biaya. Ataupun kalau katalah kita boleh pergi rumah ustaz, nak kena ada juga pensil, buku. Ustaz mengajar tajwid kan, disuruh beli kitab pula, kitab tajwid. Ini semua memerlukan kos maksud dia kena ada kos yang keempat. Yang kelima, mesti ada bimbingan guru. Ini penting. Wa irsyadi ustaz kata dia. Kalau kita belajar sendiri boleh, kita boleh ada rujukan kita, kalau kita ikut dalam YouTube pun boleh. Tapi cukup penting mesti ada orang yang menyemak ustaz, yang menyemak kita ke ustazah ke, supaya ada timbal balas bacaan kita tu. Dan yang keenam ni paling penting. Tuluz zaman. Makan masa sikit lah. Dia tidak boleh lah sebulan 2 bulan kita belajar, kita dah boleh baca dengan elok. Jangan sangatlah, sebab apa Al-Quran ni bukan bahasa kita. Ambil masa sedikit, tak apa. Sekurang-kurangnya kita dapatlah baca, orang kata lepas untuk diri sendiri sudah. Paling tidak macam Fatihah tu. Saya dah sebut dalam kelas kita, ada 3 peringkat bacaan kita kan. Pertama, bacaan kita yang sempurna.
Kedua, bacaan kita yang sah. Ketiga, mungkin bacaan kita tu yang batal. Ya. Kalau kita tak dapat yang sempurna, dapat yang sah pun okey lah. Lepaslah diri kita buat dalam solat. Ya. Dah sah. Tapi kalau bacaan kita tu batal memanjang, nak bawa ke mana solat kita tu? Itu yang penting. Ya. Jadi ambil peluang. Cari guru. Ya. Cuba semak bacaan kita tu. Ya. Wallahualam. Ya. Mudah-mudahan lah Allah Ta'ala mudahkan usaha kita. Boleh ya. Jadi kita akan bertemu pada siri yang berikut lah. Nanti saya akan bincang lah dengan admin macam mana. Kalau boleh lagi kita gunakan sistem yang macam ni, kita guna macam ni lah. Ramai boleh ikut serta kan. Yang ni terima kasih lah pada saudari pun perempuan. Dia pun tak tahu ya. Aiza kita ya. Dia yang atur semua ni. Terima kasih Aiza ya. Biarlah kita tangguh dulu pertemuan kita ni ya. Dengan doa mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan apa hajat kita untuk orang kata sempurnakan ilmu Al-Quran dalam bacaan kita nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, puan kita kongsi-kongsi ilmu insya-Allah. Besok hari Jumaat, hari Ahad besok ya ada 2 grup ya. Jadi kalau ada kelapangan silalah kedua dengan kelima insya-Allah. Ya, maaf puan, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Sama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama. Itu Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Salam ikut serta sama kita. Terima kasih. Yang baju merah tu cucu saya tu. Kak salam dulu. Terima kasih Ustaz. Ya sama kita Taji. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama aja. Terima kasih Ustaz. Semua aja. Ada juga ya, alhamdulillah dapat ikut serta. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Terima kasih Ustaz. Sama kita. Terima kasih Ustaz. Sama. Nanti yang apa Aida